وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. الفاتحة. حسب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita meneruskan pembacaan daripada kitab Mabahis fi Ulumil Quran, atau terjemahannya secara mudah memahami Al-Quran. Muka surat 19, kalau ikutkan cetakan saya ni ya. Menurut sebahagian ulama, pemberian nama iaitu nama Al-Quran tadi ya. Dengan nama Al-Quran di antara kitab Allah itu sebab kitab ini juga mencakupi intipati daripada kitab-kitabnya yang terdahulu. Seperti mana kita bahas dalam pertemuan yang lalu, iaitu Al-Quran. Quran itu juga bermaksud jamak, maknanya mengumpul. Ya. Jadi yang dulu tu ada orang terjemah Quran sebagai Quran bacaan. Tak betul lah sebenarnya. Sebab maksud qara'a itu selain daripada baca, dia juga bermaksud jama'ah, iaitu jamak, mengumpul. Ya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya. Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu wahai Muhammad, dan menetapkan bacaannya pada lidahmu wahai Muhammad. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya. Jadi suratul Qiyamah ayat 17 dan 18 serentak memberi maksud apa itu Quran. Satu maksud kumpul, iaitu jamak, ya, jamaah. Satu lagi maksud qara'a, iaitu bacaan. Ya. Bahkan dalam bahasa Inggeris sendiri pun, apa beza di antara read dengan recite? Apa beza? Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan bacalah, kan? Bacalah. Okey. Manakala dalam surah Al-Muddathir, ya, suratul Muzammil, ya, suratul Muzammil menyebut warattilil Qur'ana tartila. Kan? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran itu dengan tartil, dengan betul, dengan tajwidnya, dengan harakatnya, dengan makhrajnya, kan? Tapi kalau kita tengok dalam terjemahan bahasa Melayu, warattilil Quran, dan bacalah Al-Quran itu dengan kaedah bacaan yang betul. Itu terjemahannya, kan? Jadi sepertinya Iqra dengan rattil itu tidak ada beza. Baca. Maka dalam hal ini kita terpaksa meminta bantuan bahasa Inggeris. Ya, Iqra, read. Rattil, recite. Recitation. Sebab tu dia kata Quranic recitation. Dia tak sebut Quranic reading ke apa kan? Itu beza kan? Beza di situ. Jadi Quran tidak semata-mata bermaksud baca, bahkan bermaksud jamak, iaitu mengumpul tadi. Ya. Baik, kita teruskan pembacaan. Oleh itu dinamakan Al-Quran kerana ia mencakupi intipati daripada kitab-kitabnya yang terdahulu. Maknanya Taurat, Zabur, Injil terkumpul di dalam Al-Quran. Bukan sahaja Taurat, Zabur dan Injil, bahkan suhuf yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Nabi Musa asalnya suhuf, tetapi menjadi kitab, iaitu Taurat itu tadi. Ya. Jadi ramai lagi Nabi, bahkan semua Nabi, bukan semua Rasul saja, semua Nabi menerima ayat-ayat Allah.
Mana mungkin seorang yang dilantik jadi Nabi tapi tak terima apa-apa, kan? Tak mungkin. Jadi sebab itulah semua Nabi ada dia punya suhuf dia. Dan Rasul-Rasul pula yang wajib kita ketahui 3 sahaja sebelum Al-Quran. Hakikatnya semua Nabi dan Rasul itu ada kitab tapi tak diberitahu kepada kita. Jadi tak wajib, tanyalah, tak wajib usul periksa. Jangan kata hanya 3 saja tu kitab sebelum Quran, jangan ya. Sebab ada lagi sebenarnya. Bahkan jumlah Nabi dan Rasul tu pun tidak diberitahu kepada kita secara tepat berapa jumlahnya. Kalau ikutkan kitab Durus Samin, dia kata seperti 2,04,124,000. Itu dari dicatat antaranya lah, kan. Baik, jadi tuan-tuan, semuanya dikumpulkan dalam kitab yang namanya Al-Quran. Bahkan mencakupi intipati daripada semua ilmu. Yang ini kita kena yakin, seyakin-yakinnya bahawa semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Pernah ada orang buat satu kita kata apa ni, argument lah, nakal argument ni, kan. Ilmu sihir pun ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan, cara nak jawab dia kena bijak. Ilmu sihir pun ada. Jawapannya macam mana? Sudah tentulah ilmu sihir itu tidak diajar dalam Al-Quran, tetapi diajarkan ilmu lawan sihir. Gitu, kan. Jadi ilmu sihir ni akan berkembang ikut kreativiti, ikut perangai jahat manusia tadi tu. Yang itu sudah tentulah tidak ada dalam Quran. Tapi Al-Quran ajar bagaimana nak melawan ilmu sihir itu tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita jangan terkejut bila orang soal macam tu, kan. Bila soal, insya-Allah bila kita belajar kitab ni, kita ada ilmu nak jawab argument lucu ni, nakal macam tu, kan. Jawab gitu. Oh, dia kata ada ilmu sihir dalam Quran. Kata ilmu sihir memang tak diajar dalam Quran, tetapi ilmu mengatasi sihir itu diajar dalam Quran. Macam mana? Di mana? Dia itu al-mu'awwizat. Ya, al-mu'awwizat itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan semua ayat yang menyebut tentang a'udz itu dipanggil mu'awwizat. Maknanya ayat-ayat kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara ilmu menentang ilmu sihir itu tadi, kan. Menentang ilmu sihir tadi. Baik. Jadi semua ilmu ada dalam Quran. Itu kita kena yakin, ya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahida 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surah An-Nahl ayat 89. Dan ingatkanlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka. Setiap umat ada saksi terhadap mereka, itu nabi-nabi mereka lah, daripada golongan mereka sendiri, bangsa mereka sendiri. Dan maksud golongan di sini ialah, kalau manusia itu manusia lah, kalau jin itu jin lah. Maknanya dalam kalangan jin pun ada Allah Ta'ala bangkitkan Nabi dan Rasul untuk mereka, ya. Itu satu lagi maksudnya, kalau bangsa Samud, ya, maka Nabi Saleh. Kalau Ad, Nabi Hud. Mana orang dia juga, bukan orang luar, kan. Dan kami datangkanmu, wahai Muhammad, untuk menjadi saksi terhadap mereka ini. Mana umatmu. Umat Nabi Muhammad SAW ini tak kira bangsa, tuan-tuan, ya. Umat Nabi Muhammad SAW tak kira bangsa. Jadi sebab itulah apabila kita berbicara tentang bangsa, Allah Ta'ala dah beritahu dah, syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ni berbagai-bagai bangsa, puak dan kaum, untuk mereka bertaaruf di antara satu sama lain. Jadi bicara bangsa dalam Al-Quran, itulah dia. Tidak ada melebihkan bangsa dalam Al-Quran. Berjaga-jaga bagi mereka yang berperwatakan ulama, tetapi apa dia? Putar belit pasal hal ini. Memang nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu
Allah Ta'ala bangkitkan untuk satu bangsa dan puak. Contoh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Lut AS. Apa kaitan antara dua ni? Anak saudara dengan bapa saudara. Nabi Lut dihantar kepada kaum Samud. Kaum Samud. Sodom, maaf, tertukar Samud pula dah. Kaum Sodom, yang agaknya bahasa Inggeris ambil perkataan Sodom tu daripada inilah dia, kaum Sodom tadi, ya. Jadi Nabi Lut berdepan dengan kaum Sodom ini, manakala Nabi Ibrahim AS berdepan dengan kaum Babil ataupun Babylon, ya, Babil. Orang Babylon ini dia hanya ikut ajaran Nabi Ibrahim AS saja. Dan orang Sodom dia hanya ikut ajaran Nabi Lut AS saja. Sodom di mana? Laut Mati Jordan sekarang. Babylon kat mana? Sempadan, wilayahnya cukup besar antara sebahagian daripada Turki dan sebahagian daripada Iraq ataupun keseluruhan Nil ni, Dajlah dan Furat. Itulah dia lembah dakwah Nabi Ibrahim AS. Adakah manusia hanya dekat itu saja? Pada masa itu manusia merebak jauh ke tengah padang pasir di semenanjung tanah Arab ke apa ke? Ramai lagi, bahkan lebih ramai daripada dua wilayah ini. Apa kaitan mereka dengan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam? Tak ada kaitan. Mereka tak perlu ikut pun kepada ajaran-ajaran ataupun risalah Ibrahim dan Lut. Itu dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia punya sempadan dia selagi mana sampai pendakwah dan juga maklumat, maka syariat Nabi Muhammad SAW pun berkuasa di tempat itu. Jadi ada orang tanya, Amazon, kan? Amazon tempat orang nak pergi pun takut, contohnya. Ada tak orang sampai kat sana? Ada. Maklumat, berita-berita semua sekali ada tak sampai sana? Ada. Maka orang di sana pun terlibatlah pada masa ini. Mungkin 100 tahun dulu tak ada manusia pun berani nak pergi kat sana, kan? Tak ada manusia pun nak sampai kat sana. Maka pendakwah Islam pergi kat sana memang syahidah lah, mana syahid lah. Turun je terjun dengan payung terjun yang dekat Amazon 100 tahun dulu boleh jadi, kan? Ataupun 200 tahun lah kita kata, kan? Turun dengan payung terjun dengan peracut saja nak bawa dakwah ni, kan? Dengan kitab-kitab sekali. Maka sarap kat situ juga gaib. Maka innalillah. Jadi dakwah mereka syariat kat atas mereka mungkin tak sampailah pada masa itu. Saya sebut mungkin tu sebab qadarallahu syai'in, mana kita ala syai'in tu kita tak tahu, kan? Tapi hukum Nabi Muhammad begitulah. Selagi manusia sampai, selagi itulah maknanya dakwah Nabi Muhammad ini berkuat kuasa ke seluruh alam. Tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira puak. Jangan putar belit fakta itu, kan? Jangan putar belit fakta itu. Adakah Nabi Muhammad SAW ini langsung tidak mempedulikan bangsa? Ya, ada. Jangan kata tak ada. Ya. Perbahasan itu panjang. Sebab itulah kalau kita umum pasal soal ini ke dalam masyarakat, dalam hanya sekadar sebaran berita ke apa ke, sekadar jawab soalan pertama, memang bahaya. Sebab ini memang melibatkan penguraian dalam tentang Al-Quran ini. Tolong faham benda tu. Adakah Nabi Muhammad SAW tidak mementingkan bangsa langsung? Tidak, ya. Memang Nabi Muhammad SAW juga menjadikan bangsa dan puak ini atas asas li ta'arafu tadi, untuk motivasi mereka berlawan cara baik satu sama lain. Bukti. Yasrib ada Aus dan Khazraj, dua puak, dua kabilah. Asalnya memang keturunan sama Arab juga. Baik, itu di Yasrib. Yang datang dari Mekah ini semua sekali kalau ikutkan antropologi lah, maknanya ada 48 kabilah di Mekah. 48 kabilah, sama ada Quraisy ataupun non Quraisy di Mekah ni. Dan kesemua 48 kabilah ini ada wakil masing-masing. Ya. Daripada Arab yang non Quraisy, contohnya Osman bin Maz'un, adik-beradik. Ini Arab non Quraisy. Manakala Quraisy pula ada level pula, ada 11 level ataupun kasta satu. Dalam Quraisy ni terdiri Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Zuhrah, Bani Umayyah. Ini yang antara terkenal-terkenal, kan?
11 semuanya. Saya tak sebut semualah sebab saya pun tak ingat juga, nak kena buka kitab juga. Level kedua, kasta kedua Quraisy, antaranya Bani Tayyib, iaitu Bani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berada di level nombor 2. Dan ini banyak, berpuluh-puluh pula tuan-tuan. Jadi 48 puak kabilah tuan-tuan. Nabi kumpulkan semua yang mari dari Mekah ni, tak kiralah kamu Habsyah sekalipun, ya, antara yang non Arab adalah Habsyah, iaitu Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Arad, ini Habsyah, ya. Nabi kumpulkan semuanya jadi muhajirin. Okey. Kelihatan di situ sepertinya Nabi melenyapkan bangsa. No, tidak. Kalau tidak, takkan Nabi gelarkan dengan mereka ini puak muhajirin. Okey. Yang Aus dan Khazraj jadi apa? Ansar. Dan tak semua yang membantu, tak semua orang Islam Madinah tu Ansar, tuan-tuan. Ya, tak semua. Yang Islam dan membantu Nabi SAW ketika muhajirin ini hijrah, mereka inilah dapat gelaran Ansar. Sebab itulah salah seorang sahabat Nabi SAW yang menjadi tuan di tempat Masjid Kiblatain itu, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia memang pernah menyatakan kekesalannya tak sempat jadi Ansar, tuan-tuan. Tak sempat jadi Ansar sebab mereka ni masuk Islam selepas daripada Nabi SAW selesai membina Masjid Nabawi dah. Jadi mungkin dalam tempoh tak sampai setahun pun, tapi tak sempatlah mereka ni mendapat gelaran Ansar, tuan-tuan. Jadi apabila Nabi SAW nak buat sesuatu, Nabi akan umumkan. Nabi akan umumkan secara umum, secara terbuka, aku nak buat benda ni, katakan. Maka tuan-tuan, secara tak langsung Nabi bertanya, muhajirin boleh buat apa? Ansar boleh buat apa? Mereka ni berlumba-lumba pula nak menunjukkan bahawa mereka ini ada sumbangan terhadap Islam, dan perlumbaan ini perlumbaan yang sihat, tuan-tuan. Dalam peperangan pasukan muhajirin lain, pasukan Ansar lain. Ada panglima masing-masing, ada sayap masing-masing, ada bendera masing-masing. Tujuan apa? Tujuan supaya mereka ni termotivasi untuk berlumba secara sihat. Inilah natijah daripada apa yang dimaksudkan syu'uban wa qabailan li ta'arafu. Nak urai benda ni panjang, tuan-tuan. Tak cukup dengan hanya sekadar Islam pun mengutamakan bangsa. Kalau tengok Nabi-Nabi pun semua diutuskan untuk bangsa-bangsa. Sudah. Itu sudah lari. Minta maaf cakap. Ya, saya bercakap ada rasa ilmu, itu sudah lari daripada apa yang sebenarnya termasuk di dalam syu'uban wa qabailan tadi. Okey. Baik. Jadi balik kepada perbahasan tentang Quran ini tadi. Setiap kaum, setiap puak ada syahid masing-masing. Syahid maksudnya apa? Iaitu saksi. Dan saksi itu adalah rasul-rasul mereka. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tujuan baca sepatah-sepatah tu tujuan untuk kuliah pendidikan, itu kaedah saya dia, ya. Dalam semayang jangan baca macam tu. Dia kena baca secara mujawwad ataupun bertajwid. Dan kami datangkanmu wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap mereka ini, yakni umatmu, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan setiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang menyerah diri. Kita ni, tuan-tuan, dipanggil Muslim. Kita ni tadi, ya. Sebab apa? Sebab agama kita Islam. Apa maksud Muslim? Muslim maknanya orang yang menyerah diri kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, dan menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khaliq, pencipta, dan juga sebagai mudabbir, sebagai pentadbir. Itu maksud Muslim tadi. Walladzina kazzabu biayatina summun bukmun fi zulumat. Summun wa bukmun fi zulumat. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka adalah bisu dan tuli. Mereka adalah bisu dan tuli, orang yang mendustakan. Di akhirat nanti tak boleh nak bercakap.
Kita yang tidak mendustakan, bahkan mengamalkan, bahkan berhujjah. Ya, ada dua tuan-tuan, hujjah. Al-Quran sebagai hujjah ini, Nabi SAW berdoa dua. Hujjatul lana wala, Nabi kata apa? Allah maj'al Quran hujjatul lana wala taj'al hujjatun alaina. Ya, maksud apa tu? Hujjatul lana, makna Quran ini menjadi hujjah bagi kami, menjadi saksi bagi kami, menjadi ilmu bagi kami. Hujjah-hujjah tadi, kan? Tetapi ya Allah, janganlah engkau jadikan Quran itu sebagai hujjah ke atas kami. Maknanya tak pasal-pasal kami kena argue balik, kami kena denda balik, kami kena hukum daripada isi kandungan Al-Quran tadi akibat kelalaian kami. Jadi sebab itulah salah satu hikmah kenapa kita ni kena baca Quran, walaupun tak faham maksud dan makna, walaupun tak tengok makna dan maksud pun. Manusia ni kadang-kadang dia berhujah atas fikiran sendiri saja, kan? Dia tak kembali kepada maksud asal. Bila dia tengok orang baca Quran, dia kata baca Quran sampai habis satu juzuk setiap pagi lepas subuh, tapi makna tak tengok pun, kan? Makna tak tengok pun, tak ada hasil. Jangan begitu, kan tuan-tuan, jangan begitu. Time kita belajar, time kita nak menelaah, kita tengoklah makna, maksud dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak jadikan Al-Quran itu hujjatun lana, hujjah kepada kami, kepada kita maknanya, supaya dia tak jadi hujjah alaina selepas ini. Maka salah satu hikmahnya adalah kita sentiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai teman, Al-Quran itu sebagai ilmu, Al-Quran itu sebagai imam. Dia ada fungsi-fungsinya tu banyak. Jadi bila kita belajar kitab ni, baru kita faham, oh, ini fungsi Quran sebagai teman. Oleh itu bacalah Quran. Tak faham maksud, tak apa, baca je tuan-tuan, baca saja. Ya, walaupun tak faham maksud pada masa itu. Tapi time kita nak belajar dan kita pun terfikir, kenapa Allah kata begini ya? Sebab kita pun ada asas-asas bahasa Arab, katakan, ya, dah belajar sepatah dua bahasa Arab tadi. Maka kita pun bukalah maksud pengertiannya pada masa itu. Lepas tu sambung bacaan, tak ada masalah, ya, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya jangan renggangkan diri kita daripada Al-Quranul Karim. Time baca, baca. Time mengaji, buka maksud sekali, kan? Time baca, tafsir, buka dengan sababun nuzul sekali. Tak akanlah setiap masa lepas subuh baca sepatah ayat, kan? Lepas tu kena belik-belik pula sababun nuzul. Taubat tak habis Quran tu jawapannya. Betul tak? Tak habislah jawapannya. Jadi kita kena faham fungsi Quran kepada kita itu yang banyak fungsi ketika ini sebagai teman. Sebagai teman, cukuplah dengan membaca Al-Quran itu tadi. Bahkan solat subuh ini digelar oleh para sahabat, para tabi'in sebagai solatul tilawah. Solat subuh ni, solatul tilawah, iaitu solat untuk baca Quran. Makna baca panjang, kan? Solat baca Quran, baca panjang. Okey. Tapi di Malaysia ni, di Bangi khasnya, boleh ke Isnin sampai Jumaat tu kita nak baca panjang? Kan? Pagi Jumaat nak baca sujud sejadah pun, kan? Orang bergelisah dekat belakang, kan? Sebab apa? Sebab nak kerja, nak lari sana lari sini. Maka excuse lah, bacalah sekadarnya saja, ya. Tapi pada pagi Sabtu Ahad, okey, 2 muka surat, 1 rakaat, tengok siapa bergoyang. Imam bergoyang ke, makmum bergoyang, kan? Solatul tilawah. Memang solat subuh, solatul tilawah. Tapi itulah, bila dia boleh sebiji tu, mulalah dia pun nak kritik. Jenis kritik ni mudah tuan-tuan, ya? Nak amal tu payah sebenarnya. Nak kritik ni mudah, nak amal tu payah. Saya pernah diserang satu ketika oleh seorang hamba Allah ni, ya, peringkat ayah pada kita lah, kerana saya baca khutbah di Putrajaya. Baca khutbah di Putrajaya tak tambah sikit pun, bahkan nak potong lagi ada, ya, faham-faham lah. Lepas tu rakaat pertama jadi imam baca wal asri, rakaat kedua baca inna a'tayna, kan? Oh, dia serang tu, ustaz minta maaf nak tegur sikit, kata dia. Dia datang, kan? Ya, ada apa pak cik, kata. Ustaz tak ikut sunnah, dia kata. Amboi, sebiji dia bagi kat aku, kan? Tak ikut sunnah. Sebab
rakaat pertama, rakaat kedua, sepatut rakaat kedua solat Jumaat ini lebih panjang daripada rakaat pertama. Kata pak cik, suruh saya baca surah apa pak cik? Waqiah ke rakaat kedua tu? Gitu. Taubat tuan-tuan, ya. Kalaulah kita buat lagu tu dalam realiti semasa ini, maka sudah tentulah, ya, memang orang akan menyusahkan orang pula, kan? Sebab itulah kita boleh sesuaikan. Islam ini fleksibel. Islam itu mudah. Ad-dinun yusrun. Ya. Apa ni? Ad-dinun yusrun, Nabi kata. Islam itu mudah. Maksud mudah tadi apa? Fleksibel. Kalau timenya begitu, okey, kita baca panjang. Memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat Aidain, solat hari raya, bahkan diadaptasi juga dalam solat Jumaat, rakaat kedua tu panjang daripada rakaat pertama. Itu sunnahnya. Memang Nabi buat lagu tu. Sebab itulah bila solat solat apa nama hari raya, Aidilfitri dan Aidil Adha, imam-imam kita kebanyakannya membaca sebihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah selepas itu, kan? Dia lebih panjang selepas itulah. Sebab itulah antara surah yang Nabi pernah baca dalam solat hari raya. Tapi kalau kita nak buat lagu tu di apa solat Jumaat di Malaysia ini, maka tuan-tuan sudah tentulah tidak sesuai. Sebab kita hari Jumaat ni hari bekerja. Jadi sebab itu kita kena pandai. Al-Quran itu fleksibel. Ya, boleh kita guna di mana-mana, dan banyak sifat dan sifat yang kat atas kita, maka kita nak ambil sifat yang mana. Gitu, ya. Senang kan bila kita belajar, maknanya tenang saja. Baik, sebahagian ulama berpendapat kata Al-Quran itu pada asalnya tidak berhamzah, ya, tidak berhamzah maknanya. Mungkin kerana ia dijadikan sebagai satu nama bagi sesuatu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan diambil daripada qara'a. Quran tu pada asalnya tidak ada pun hamzah di situ, makna Quran gitu, kan? Tapi jadi Quran. Atau mungkin juga kerana ia berasal daripada qurina syai'u bi syai'in, iaitu yang bererti membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Atau juga berasal daripada perkataan qara'ani, apa ni, qara'ina, ya, ataupun ialah qara'ina, itu bacaannya. Kerana ayat-ayatnya saling menyerupai. Qarin itu maknanya membeza, ataupun menyerupai. Qarinah tadi menyerupai. Maka bererti huruf nun yang ada di akhir kalimat itu tulen. Namun pendapat ini masih dianggap kurang sahih, dan yang sahih adalah pendapat yang pertama, iaitu walaupun hamzah itu asal pada perkataan qara'a, kan? Tapi kalau tengok kepada Quran sebenar, nama Quran itu tak ada pun hamzah dekat situ. Sebaliknya ada qaf, ra, alif, dia apa, tanda mad itu, dan nun. Macam mana boleh baca Quran? Maka ulama-ulama membahaskan ia memanglah daripada kalimah qara'a, ya, kalimah qara'a. Tetapi ini nama yang telah Allah Ta'ala gazetkan untuk kitabnya yang ini, yang kesekian kalinya ini, maka disebut namanya Quran. Maka kita kukuk mana pun, tuan-tuan, walaupun tak ada hamzah dekat atas alif itu, tetap kena baca Quran, begitu. Itulah pandangan yang dikira sahih di sini, ya. Baik. Al-Quran memang sukar apabila dihadkan dengan definisi-definisi secara akal yang memiliki pelbagai jenis, bahagian-bahagian dan ketentuan-ketentuannya yang khas. Itu peringatan awal-awal lagi, ya. Jadi kalau kita nak fikir Al-Quran itu dari sudut kaitan-kaitan namanya dan sebagainya secara detail, yang mana satu lebih sahih dan sebagainya, memang sukar, ya. Tetap yang mana dengannya pentakrifannya dapat dihadkan secara tepat, memang tak dapatlah. Tetapi benda itu ataupun perkara itu dapat dihadirkan dalam fikiran atau realiti yang dapat dirasa. Misalnya anda memberikan isyarat mengenainya dengan sesuatu yang tertulis dalam mushaf atau yang terbaca dengan lisan, lalu anda katakan Al-Quran adalah yang ada di antara dua kitab. Atau anda katakan Al-Quran adalah yang berisi perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, yakni Al-Fatihah, sampai dengan Minal Jinnati wan Nas dalam surah An-Nas. Jadi tuan-tuan, itu juga satu kelebihan. Kita nak mengajar masyarakat,
Kita kata, tuan-tuan, mari kita baca suratul A'la. Contoh. Di mana tu? Di satu pedalaman kampung sangat. Buka suratul A'la, semua Quran depan-depan dia. Katalah ada 20 orang depan kita. Kan? Ada 20 orang depan kita, Quran masing-masing depan dia. Sekarang buka suratul A'la. Kata Tok Guru ni. Tok Guru ni baru sampai di pedalaman itu. Masing-masing belik-belik tukar-tukar. Suratul A'la, kata dia. Apa jadi? Sejam duduk situ tak jumpa dia tu. Maka tidak salah kita panggil, buka surah Sabihis. Dia Sabihis. Kan? Buka surah Al-Alaq. Hari ni kita nak belajar Al-Alaq. Sejam duduk tunggu. Al-Alaq. Marah Tok Guru ni. Tak bijak Tok Guru kalau gitu. Kata, buka surah Iqra. Kan? Jadi maknanya Quran ini nama pun fleksibel, tak apa. Tak ada masalah. Kalau ditanyakan definisi, kenapa dipanggil Quran, ataupun apakah itu Quran, takkan kita nak jawab macam Hasan Al-Banna jawab kot. Nak suruh orang di pedalaman yang tak pernah jumpa orang tadi nak jawab macam Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna jawab mudahlah kan, sebab dia jawab di depan orang-orang yang sudah pemikirannya educated. Cuma tinggal lagi mereka tersesat saja. Itu yang Hasan Al-Banna jawab. Al-Quran tu 4 perkara macam, iaitu aqidatus salimah, ibadatus sahihah, akhlaqul karimah, ahkam ijtimaiyah al-adilah. Dia bercakap dalam khalayak yang sudah educated, cuma tersesat. Kan, sampai tak tahu apa itu Quran. Tapi kalau kita nak bercakap di satu pedalaman yang mungkin tak pernah sampai pun pendakwah kat situ, sampai macam tu, beratlah. So kita pun bagilah. Quran itu apa? Quran itu bermula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, berakhir dengan Minal Jinnati Wan Nas. Sah, diterima. Betul lah tu. Maknanya dalam kepala dia sudah ada Quran. Ya. Jadi yang kita duk bahas qara'a, qari'an, qara'in ke apa tu, tak perlu sampai tahap itu. Ini adalah medan ilmu. Takkan orang bangi nak cakap macam tu juga kot. Ya, ini semua orang sudah dikata. Sebab itulah kita bahas pasal perkataan Quran itu, dan akhirnya kesimpulannya, Quran itu sudah digezet oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rupa bentuk tulisannya, dengan bacaannya. Itulah hakikatnya. Tapi kalau ada lagi orang yang tak mampu nak bahas macam tadi, jangan dipersalahkan kepada mereka. Cukuplah dengan mereka mengenali Al-Quran itu dengan mulanya Alhamdulillah Rabbil Alamin, berakhirnya dengan Minal Jinnati Wan Nas. Sah, diterima. Kan? Islam itu mudah, bukan menyusahkan. Para ulama menyebutkan definisi yang khas, berbeza dengan lainnya, bahawa Al-Quran adalah kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih. Jadi ini definisi Al-Quran peringkat ilmu dah ni. Peringkat ulama-ulama mengatakan bahawa kalamullah, firman Allah, al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatih, yang membacanya menjadi suatu ibadah. Ini salah satu daripada sebab kenapa kita faham tak faham pun kena baca Quran. Sebab al-muta'abbad bitilawatih, baca saja pun sudah menjadi ibadah. Maka kata kalam yang termaktub dalam ta'rif tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakupi seluruh jenis kalam. Ya, kalamullah termasuk dalam Taurat, Zabur, Injil pun kalamullah juga. Ia disebut kalamullah sebab disandarkan kepada Allah yang menunjukkan secara khas sebagai firman-Nya, bukan kalam kata-kata manusia, jin dan malaikat. Maka sebab itu saya duk bercakap ni dah hampir setengah jam dah saya bercakap ni. Ini pun kalam, ya, ini pun kalam. Jadi sekarang nak bezakan Al-Quran dengan cakapan-cakapan biasa, maka disandarkan kalamullah, bukan kalam Muhammad, bukan kalam sahabat, bukan kalam manusia biasa. Kalimat al-munazzal yang diturunkan bererti tidak termasuk kalamnya yang sudah khas menjadi miliknya. Ya, maknanya kalaulah ada kalam-kalam khusus daripada Allah Subhanahu Taala itu tidak termasuk di dalam Al-Quran. Kan? Macam mana? Itu perbahasan dia panjang lagi, saya tak nak sebut di sekarang lah. Tapi yang dimaksudkan dengan Quran ini ialah kalam yang dikhususkan, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagai tidak meninggalkan tuan-tuan dan puan,
lama terfikir-fikir tentang saya kata-kata ni, kalamnya yang tak termasuk Quran. Yang macam mana? Contohnya hadisul qudsi, itu contoh paling mudah. Dia ada wahyu. Bila disebut wahyu yunha alaihi, ya, wahyu yang diturunkan kepada Muhammad ini ada 6 semuanya jenis dia. Satu saja yang dinamakan Quran, yang lain-lain tidak dinamakan Quran. Tapi semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada Nabi Muhammad itu wahyu sebenarnya, wahyu, kan? Tapi tak semua wahyu itu dinamakan Quran dan tidak boleh disebut dalam solat, ya, dan tidak menjadi muta'abbad bitilawati, ibadah bila disebutnya. Maknanya disebut, contohlah kita ambil hadis kursi. Macam mana jadi hadis kursi? Hadis kursi ni Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menyebut qala Allahu Ta'ala, ya, Nabi sebut qala Allahu Ta'ala. Percakapan Nabi biasa, yang hadis ini Nabi sebut terus. Contohnya Nabi sebut apa? Apa nama? Nabi sebut Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia tak sebut berkenaan dengan qala Allah Ta'ala, ya. Maknanya kalau hadis kursi Nabi sebut Allah kata begini. Tapi tuan-tuan, jangan tertukar hadis kursi tadi dengan Al-Quran, ya. Jangan tertukar. Saya nak ambil contoh pun tak terlintas masa ni, kan. Tapi kalau Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi tentang sesuatu perkara, maka Nabi sampaikan kepada kita, ini yang Allah bagi, ini yang Allah suruh. Ini tak jadi Quran. Dan kalau tuan-tuan baca hadis kursi itu dalam solat, ya, sebab dia kata sama, kan, firman Allah juga tu, kan, maka batal solat tuan-tuan. Tak pasal-pasal, kan? Tak boleh, kan? Jadi yang Al-Quran ini memang Allah Ta'ala jadikan Jibril sebagai penghantarnya. Jibril sebagai penghantarnya. Dan Jibril ajar Nabi Muhammad SAW dengan kaedah yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, sehingga Nabi terus hafal. Ya, yang kita tahu apa dia? Iaitu Nabi ketika terima wahyu yang berupa Quran tadi, musim sejuk, tuan-tuan, tiba-tiba Nabi boleh berpeluh. Dah lah berpeluh, kepala pula tertunduk-tunduk macam installation begitu, kan. Sedang download tadi tu. Tunduk-tunduk. Sahabat pun tengok, Quran sedang diturunkan. Bila sahabat tengok macam tu, maka sahabat-sahabat pun memanggil sahabat-sahabat lain, mari kumpul. Sebab apa? Tak lama selepas itu Nabi akan menyampaikan bacaan Al-Quran dengan tak menyebut pun qala Allah Ta'ala, dapat tak ada, terus baca. Itu teknik ketika penyampaian Al-Quran itu tadi. Dan sahabat pun ada yang mencatat, ada yang hafal terus, ya. Abdullah bin Mas'ud, apa pun ayat Quran yang keluar daripada mulut Nabi SAW, dia hafal terus. Sebab itulah ada mutawatir, konsep mutawatir ketika pengumpulan Al-Quran. Maknanya sahabat-sahabat ini, mereka dengar ni bukan mereka dengar seorang, orang lain pun saksikan sama. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, itu surah Al-Maidah contohnya. Semua sepakat ini surah Maidah. Itu mutawatir ketika pengumpulan. Bimbang sungguh bila ada orang yang membaca tanpa dia belajar, dia akan confuse sampai ke tahap bukan saja confuse pasal hadis, dia akan confuse pasal Quran sendiri pun, ya. Dia akan kata, macam mana boleh Quran itu mutawatir tak mutawatir pula? Mesti ada kebincangan dalam hal itu. Sudah. Ini kita belajar ni. Sedangkan orang yang meriwayatkan hadis dari Quran itu orang yang sama. Orang yang sama. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, antara orang yang menghafal Al-Quran dan juga didengar bacaannya daripada mulutnya, daripada kalangan sahabat-sahabat. Abu Bakar juga ada meriwayatkan hadis, tapi dia tak tahu sistem meriwayatkan hadis itu datang kemudian selepas Quran dikumpulkan. Datang kemudian. Tak ada sahabat yang berani menulis hadis pada masa Khulafa Ar-Rasyidin masih hidup. Tak ada. Pengumpulan hadis ini berlaku pada era tabi'in. Bila tabi'in datang, dan Imam Bukhari juga termasuk dalam tabi'in. Imam Syafi'i pun ada diwan hadis dia.
Panjang dia punya cerita dia tu. Dia punya sejarah dia tu kena tahu. Sebab itulah saya minta awak cakap lah, kalau ustaz-ustaz yang tak belajar sejarah, dia akan keliru, dia tak boleh nak sambung. Sel-sel otak yang tak boleh nak bersambung tentang apa yang ada depan. Bila orang serang baru nampak. Kalau orang tak serang, tak nampak lah. Bila orang serang macam-macam, ya, barulah nampak dia ni sebenarnya tahu tak bersambung fakta-fakta tadi tu. Ataupun istilah budak sekarang ni, sel-sel otak bersambung. Kan? Jadi kita nak sambung macam mana? Kita tak tahu sejarah. Kita tak tahu sejarah. Ni kes Hari Raya Korban, lewat sehari daripada Saudi. Kes tu pun boleh uji dah. Ya, bukan saya nak bangga, minta maaf, na'udzubillah, astaghfirullahalazim, ya. Kes tu pun dah tahu dah, dia ni belajar sejarah ke tidak, menghayati sejarah ke tidak. Macam mana kita ni, Hari Raya Korban lewat sehari daripada Saudi, lepas tu masa puasa hari Arafah 9 Zulhijjah tu, daripada mulut ustaz-ustaz juga, ya. Macam mana masyarakat tak nak keliru bila ustaz bercakap macam tu? Tak tahulah kita ni, puasa pun antara sunat dan haram, kata dia. Boleh dia kata lagu tu, antara sunat dan haram. Haram sebab apa? Sebab Saudi sudah raya 10 Zulhijjah, memang haram puasa, kan? Sedangkan kita di Malaysia masih 9 Zulhijjah, jadi sunat. Tapi puasa je lah. Saya kalau berdepan dengan saya orang macam ni, saya jawab mudah, ya. Buka puasa sekarang. Buka puasa sekarang. Tak ada guna kamu puasa kalau dah antara sunat dengan haram, kan? Confuse begitu. Kes apa? Kes tidak menguasai sirah. Tak menguasai sirah, tu je kes. Tak apalah, saya tak nak panjang kes dulu sebab dah berlalu. Tunggu Zulhijjah tahun depan lah, kita berai balik lah, kan? Kita ni jadi perawat dan pengubat, ya? Jadi kalau tidak menguasai sirah, maka apa ilmu pun kita tak dapat sambung. Sebab itulah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia kata apa? Ilmu pertama yang dipelajari oleh para sahabat itu adalah ilmu sirah. Buktinya sahabat-sahabat bila Rasulullah wafat tadi itu, mereka ditanya ummahatul mukminin, mereka tanya para sahabat, Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Tidakkah itu ilmu sirah? Jadi bila faham tentang sirah tadi, maka barulah kita faham tentang tarikh, tasyrik' dan sebagainya. Ya, tolonglah jadikan sirah itu sebagai fiqh, sebagai satu kefahaman, bukan sebagai satu bacaan semata-mata. Baik. So sekarang ini kita dapat beza antara 6 kaedah wahyu yang diturunkan itu. Satu saja yang jadi Al-Quran dan satu sahaja yang wajib ditulis. Wajib macam mana? Nabi SAW telah memperuntukkan satu golongan sahabat dia tadi, penulis-penulis Al-Quran. Selain daripada mereka ini, ada lagi yang menulis Al-Quran secara sukarela. Tulis macam mana? Atas kertas ke? Tak kira, tuan-tuan. Ada yang tulis atas berulang, ada yang tulis atas kayu, ada yang tulis di atas daun-daun juga. Tapi yang grup yang Nabi jaga dan Nabi amanahkan ini, mereka ada lembaran mereka sendiri yang mereka tulis secara khusus. Dan pada era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, buat kali pertama benda-benda ini semua dikumpul dan disampaikan bacaannya. Dan lebih tepat, tempoh berlakunya perkara ini selepas daripada peperangan Ahlul Riddah. Selepas peperangan menentang dua nabi palsu, iaitu Musailamah Al-Kazzab dan juga Tulaihah, ya. Dua orang ni dia memang jadi tumpuan kerana dia mendakwa dia jadi nabi, bukan sekadar tak nak bayar zakat, ya. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq mula-mula memerintah, Abu Bakar As-Siddiq terpaksa berhadapan dengan 11 pemberontakan serentak. Jadi golongan yang Nabi simpan untuk jaga Quran ini tadi terpaksa dikerah jadi tentera, dan ramai dalam kalangan mereka yang dikenali sebagai Qurra ni tadi syahid dalam peperangan itu. Dan masuk peperangan ini tak boleh elak lah, memang syahid. Jadi bila dah syahid, ada riwayat mengatakan 70 orang Qurra syahid, ya. Sedangkan mereka ni Nabi simpan supaya jangan keluar berperang untuk hafazan Quran mereka dan juga menyampaikan kepada umat Islam berikutnya berkenaan dengan Al-Quran yang teratur dan tersusun tadi. Ada yang mengatakan sampai 100 lebih yang syahid. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar mencetuskan idea kita kena jilid Al-Quran. Kita kena jilid. Maknanya yang ada dalam minda mereka ni kena ditulis. Kalau tidak, berperang lagi, yang tak tahu apa jadi, mati lagi. Sedangkan nak melahirkan Qurra ini Qurra asli daripada
mulut Nabi SAW sendiri, kan? Jadi kalau datang qurra baru, itu dah generasi kedua. Jadi sebab itu Sayyidina Umar berijtihad, kita kena kumpul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada peringkat awal itu tidak cenderung untuk mengumpulkan Al-Quran. Tak cenderung. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Sayyidina Abu Bakar memang betul-betul carbon copy. Carbon copy ni istilah orang lama. Istilah budak-budak baru dia tak faham dah, kan? Budak-budak baru ni dia tak panggil carbon copy dah. Dia panggil copy and paste. Kan? Carbon copy Rasulullah SAW. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar pada era dia lebih kurang 2 tahun 3 bulan menjadi khalifah, dia tak buat pembaharuan-pembaharuan sebab dia bimbang akan menjadi sunnah yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Ya? Jadi sebab itu bila kes kumpul Quran ni pun Sayyidina Umar bin Khattab sanggup menanggung risiko jika berdosa, dia aku yang tanggung, ya? Maka Sayyidina Abu Bakar izinkan. Bila diizinkan, maka dikumpullah semua qurra dia tadi dan yang menulis-menulis, dan satu panitia ini selesai pada zaman Abu Bakar lagi. Tuan-tuan, tapi jilid Al-Qurannya tuan-tuan boleh tengok di istana pula, di Museum Bukhara, Museum Uzbekistan. Itu yang ada tu yang merupakan Osmani, Mushaf Osmani yang ada di Museum Uzbekistan sekarang. Boleh cari dalam surf dalam YouTube, dalam internet dan sebagainya, ada dia tunjuk. Setinggi meja ni saya ingat. Kan dia punya Quran pada zaman tu. Itu sebab kualiti kertas lah. Kertasnya itu memang berulang kan, memang tebal lah. Itu zaman Osmani dah. Maknanya Sayyidina Osman. Okey. Manakala yang Abu Bakar ni tuan-tuan boleh bayang, mungkin 2 kali daripada jilid tu. Okey. Jadi dapat dikumpulkan. Masalah apa? Hanya satu kaedah bacaan sahaja yang boleh dibaca dengan tulisan pada jilid itu. Sayyidina Abu Bakar pun wafat tak lama selepas daripada Sayyidina Abu Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar lah yang menubuhkan panitia baru, iaitu Al-Quran yang dah tersusun tadi mesti kaedah tulisannya boleh dibaca oleh semua qiraat yang Nabi SAW tinggalkan itu. 7 qiraat pada asasnya. Dan proses inilah lama sampai zaman Osman ambil alih, teruskan juga usaha ini sehinggalah di pertengahan pentadbiran Osman barulah selesai. Apa perintah Sayyidina Osman dah selesai? Bakar semua Quran-Quran yang ditulis sebelum itu, tetaplah dengan satu. Yang satu ni salah satu yang dihantar ke Uzbekistan ataupun Bukhara, ya. Ada tersimpan di museum itu, tak jauh daripada makam Imam Bukhari. Baik. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta, menjadi dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku ditulis. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Maknanya sekarang ni lautan di dunia ada berapa? Ada 7. Semua dijadikan dakwat. Dakwah hitam katakan. Tulis kalimah-kalimah Tuhanku. Tak habis. Tak habis. Ganti lagi. Mana 14 lautan jadinya, jadi dakwat. Tak habis lagi. Tuan-tuan, nak ceritanya kalamullah itu banyak, ya. Tapi yang dijadikan Al-Quran itu adalah yang munazzal ala tariqi Jibril alaihi salam itu saja, ya. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam suratul Luqman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atun abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Dan sekiranya segala pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pena, kayu-kayu dia semua jadi pena, dan segala lautan menjadi tinta dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi selepas itu. Ada gambaran dalam Al-Quran bahawa lautan itu 7, maknanya 14 semua sekali. Nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, balik kepada ta'rif tadi. Ta'rif tadi munazzal ala Muhammad. Kata-kata kepada Muhammad
menunjukkan Al-Quran itu tidak pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Habis itu yang kata tadi jamaah tadi tu jamak kumpul, macam mana pula? Kan? Pengertiannya. Jangan pula kita kata ada tak ayat ni, ya, katalah kita ambil satu ayat qul huwallahu ahad. Ada tak ayat qul huwallahu ahad ni dalam Taurat, Zabur dan Injil? Mana nak jumpa? Memang tak ada. Sebab kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran ini memang kalamullah yang terkhusus untuk Quran. Ya. Bahkan satu-satunya kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab adalah Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada kaum Bani Israel, tetapi bahasanya bahasa Qibti. Kenapa? Bahasa Qibti. Kita tahu bahasa Qibti tu kan? Bahasa Qibti ni bahasa apa? Bahasa Mesir kuno, bahasa Fir'aun. Ya, bangsa Mesir ni bangsa Qibti. Tapi apabila Amr ibn As masuk ke Mesir dan mengembangkan ajaran Islam, maka orang-orang yang memeluk Islam itu, mereka bukan sahaja menerima agama, bahkan mereka menerima bahasa dan budaya. Sehingga kan mereka memanggil diri mereka sebagai Arab, manakala yang kekal dengan agama Kristian digelar Qibti ataupun Koptik, tuan-tuan. Ya, walhal semua orang Mesir itu adalah Qibti sebenarnya. Melainkan yang ada asimilasi dengan apa, kahwin campur tu, itu lain cerita lah. Perkara ni pernah disebut oleh profesor saya, Ibrahim Fayumi rahimahullah. Dia kata, tanyalah siapa-siapa orang Mesir termasuk aku, semua mengaku Arab, walhal kita semua adalah Qibti. Bangsa kita ni Qibti. Tapi dengan dakwah Amr ibn As ini, sampaikan siapa yang masuk Islam itu menerima agama, menerima bahasa dan juga budaya. Kompleks di Mesir ini, ya. Kalau pergi ke Algeria, mereka kekal dengan mereka itu bangsa barbar. Mereka ana barbari katanya, walaupun dia bercakap bahasa Arab, ya. Tapi di Mesir ni kompleks gitu, tuan-tuan. Jadi kalau yang Kristian convert masuk Islam tu, dia nak kata apa? Bahasa dia memang bahasa Arab, kan? Bahasa dia memang bahasa Arab. Tetapi dalam gereja pun mereka berkhutbah dalam bahasa Arab, kan? Tetapi masalahnya mereka dipanggil Koptik ataupun Qibti selagi mereka Kristian. Bila mereka masuk Islam, mereka dah jadi Muslim, Arabi. Jadi pelik sikit di Mesir ini, ya. Jadi tuan-tuan, sekarang ini balik kepada persoalan Quran ini tadi, tidak pernah disebut dalam kitab-kitab lain. Kena faham maksud, pengertian, intipati itu ada, tapi kalimahnya, bahasanya, kalamnya tidak ada. Kitab Taurat dalam bahasa Qibti, Zabur dalam bahasa Suryani, walhal untuk Bani Israel juga. Manakala Injil barulah dalam bahasa Ibrani, tuan-tuan, kan? Barulah dalam bahasa Ibrani. Itu dia ada sejarah masing-masing. Quran dalam bahasa Arab. So jangan carilah. Tapi memang dalam apa, apabila Abdullah bin Salam memeluk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab pergi tanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi, menguasai Taurat dan Zabur. Ya, maknanya otomatik dia menguasai dua bahasa, Suryani dan juga Qibti. Bila dia memeluk Islam, Sayyidina Umar pergi tanya dia, Abdullah, aku nak tanya satu perkara. Dalam Al-Quran menceritakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tu siapa? Ahlul kitab. Mengenali dia, who tu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Hasil daripada Taurat dan Zabur yang detail cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sekarang ini ada dua kat situ yang kita nampak. Cerita pasal Nabi Muhammad ada dalam Taurat dan Zabur. Okey? Memang sah, betul. Tapi tidak dengan ayat-ayat seperti mana ayat Quran. Pertama sebab bahasanya. Yang keduanya kalam tadi, kalam apa itu, kalamullah yang khusus untuk Al-Quran ini tidak Allah Ta'ala kalamkan dalam kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, bicara pasal Nabi Muhammad SAW secara sifat yang peribadi dan sebagainya, memang tak ada dalam Quran, tuan-tuan. Tak ada. Sebab apa?
Sebab itulah Muhammad yang membawa Quran, yang membawa risalah tadi. Manakala dalam Taurat dan Zabur dibicarakan sebab lepas ni ada Nabi lagi. Kalau kamu hidup lagi, sila ikut dia. Nabi Muhammad SAW dah dia dah namanya Nabi dah. Maka sebab itulah bicara tentang Nabi Muhammad SAW itu dalam bentuk sifat-sifat dakwah Nabi. Contohnya wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan, ila akhir ayat, kan, ila akhir surah. Itu semua tu detail pasal Nabi tu. Tapi adakah cerita pasal orangnya sekian, rambutnya sekian, apa sekian? Tidak, dalam Quran tidak begitu. Tapi bicara dalam Taurat, Zabur dan Injil memang detail begitu. Sebab itulah Abdullah bin Salam dia tengok Nabi atas bawah sahih, inilah Nabi, ya. Maka bila ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab pasal betul tak dalam Taurat Zabur tu macam tu, Sayyidina Umar ni dia curiosity dia tinggi, ilmu dia tinggi, ya. Ditanya, apa kata Abdullah bin Salam? Bal a'rifuhu, bahkan aku lebih mengenali dia daripada anak-anak aku. Jadi Sayyidina Umar pun dapat satu ilmu kat situ. Bukanlah Sayyidina Umar tak yakin dengan Al-Quran, ya, bukan, tapi curiosity, mana nak tahu, ya. Okey, kita habiskan sikit lagi. Adapun al-muta'abbad bi tilawatih, pembacaannya menjadi suatu ibadah, menunjukkan hadis-hadis ahad dan qudsi tidak termasuk. Saya dah bagi contoh tadi, kan. Jika kita katakan misalnya ia diturunkan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaznya, sebab itu pembacaannya dianggap suatu ibadah, artinya membacanya di dalam solat atau lainnya termasuk ibadah. Tidak demikian halnya dengan hadis ahad dan hadis qudsi. Jadi tuan-tuan, bahkan batal solat kita jika menjadikan hadis kursi itu sebagai bacaan dalam solat selepas Al-Fatihah, kan. Jadi kita kena bezalah. Bila kita dah belajar sampai sini, kita dah beza apa itu Quran, apa itu hadis kursi. Automatik jalan serentak ilmu ni tadi beriringan kadang-kadang, walaupun kita tidak buka khusus tentang ilmu itu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan meneliti satu persatu nama-nama kitabullah yang agung ini, dan dari situ kita dapat hujah, ya, apakah sebab dinamakan dengan sifat-sifat tersebut. Wallahu alam. Duha pun sudah masuk dan kita solat duha dulu sebelum meninggalkan dewan masjid ini. InsyaAllah diberkati hari ini. Dan juga kita ni setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan perbandingan apa dia? Setiap pagi diri kita ni tertahan, tertebus dipajak di kedai pajak, tuan-tuan. Ya dah, lebih kurang gitulah maksudnya. Jadi dengan solat duha 2 rakaat barulah kita dapat tebus balik diri kita, tuan-tuan, ya. Jadi tanpa siapa sedar, setiap pagi bangun, umpama diri ni duduk ada di kedai pajak, nak dia ambil pajak balik dengan 2 rakaat solat duha. Maka sebab itulah saya tarik kuliah subuh kita sampai masuk duha, berhenti, insya-Allah, ya. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan ini tasbih kafarah dan juga surah Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.